Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Tuan-tuan, hari ini saya nak discusskan ataupun memberi sedikit trick ideas ataupun analisa mapping untuk Euro AUD berdasarkan time frame daily. Okey, berdasarkan time frame daily. Okey, kita teruskan pada chart. Okey, tuan-tuan, saya sudah buka 3 time frame, which is yang sebelah kiri ialah bacaannya di daily, di tengah-tengah ialah H4 dan di sebelah kanan sekali ialah H1. Okey. So saya nak membincangkan ataupun membahaskan tentang setupnya di daily. Okey. Kalau tuan-tuan lihat di daily kita sudah ada satu signal. Okey, ini adalah signal momentum, momentum buy, di mana candlestick close melepasi top BB, okey, melepasi top BB, and then momentum buy ini mengatakan bahawasanya kekuatan market untuk terus naik masih kuat, masih lagi kuat, okey. And then price turun dan kalau tak salah saya ini candle pada hari Khamis close reject MA5 MA10 low. Okay, so secara automatiknya pada hari semalam setup re-entry buy sedang aktif untuk di time frame daily. Okay, di time frame daily. So ini adalah antara zon-zon re-entry buy. Okay. Itu selesainya di daily. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan, melalui penggunaan awesome oscillator, tuan-tuan, kita melihatkan ada bacaan convergence. Okey, di mana AO membuat bukit yang paling latest ini lebih tinggi daripada bukit sebelumnya, dan dalam masa yang sama price membuat new high. Okey, price membuat bacaan new high daripada sini, high yang sebelumnya kepada new high, which is yang terlatest. Okey, yang terlatest. So bila ada convergence, tuan-tuan, kita menjangkakan kekuatan price untuk terus naik masih kuat. Okey, so daripada sini kita dah dapat confluence. So confluence dari segi bacaan BBMA mengatakan ada momentum buy, dan AO sendiri mengatakan ada bacaan conversion, which is kekuatan market untuk naik masih kuat. So adanya confluence melalui penggunaan bacaan BBMA dan indikator awesome oscillator. Okey, itu ceritanya di daily. Kita akan bercerita di time frame kedua, apa yang cuba disampaikan di time frame kedua, which is time frame H4. Okey, tuan-tuan, kita melihat bahawasanya di H4, di H4 kita melihat masih lagi ada bacaan momentum. Okey, ini adalah bacaan momentum sell, di mana price turun close melepasi low BB, which is momentum sell mengatakan bahawasanya kekuatan price untuk turun masih lagi kuat, and then price datang test MA5 MA10 high, dan secara kasarnya kita melihat di sini telah aktif setup re-entry sell di H4. So kemungkinan price nak turun masih lagi ada, kemungkinan price nak turun masih lagi ada. So tuan-tuan, apa yang kita tunggu di H4 sebenarnya? Apa yang kita tunggu di H4? Kita tunggu bacaan-bacaan. Kerana apa? Kerana sekarang ini kita cuba untuk masuk ataupun kita cuba masuk setup re-entry buy di daily. So seharusnya di time frame kedua ada bacaan yang menyokong re-entry buy di daily. Re-entry buy di daily. Di sini kita sudah ada extreme. Kita sudah ada extreme buy, which is NA terkeluar daripada low BB, ada candlestick reverse retest, dan sekarang ni berada di kawasan TP wajib, dan dalam masa sama ini juga ialah kawasan re-entry sell selepas adanya signal momentum sell. Okey, tetapi untuk terus naik kita perlukan alasan yang lebih kukuh, tuan-tuan, alasan yang lebih kukuh. So alasan apa ataupun setup apa yang kita tunggu? Kita tunggu arah kukuh buy, tuan-tuan. Kita tunggu arah dan kukuh buy, dan dalam masa yang sama berlakunya pemecahan CB1 di sekitar kawasan ini. Okey, di sekitar kawasan ini. Okey.
So, untuk menyokong re-entry buy di daily DH4, sekurang-kurangnya kita akan menunggu bacaan arah kukuh buy dan dalam masa yang sama berlakunya pemecahan CB1 di sekitar kawasan ini. Okey? So, jelas ya tuan-tuan? Okey, settle satu. Okey. And then apa pula yang telah berlakunya DH1? Okey. DH1 tuan-tuan, okey, kita melihat DH1. Okey, DH1 kita melihat sudah berlakunya satu bacaan. Okey, ini adalah bacaan ekstrim disertakan dengan ekstrim buy, and then kita lihat market turun dan ada sebarang bacaan momentum sell, dan ke arah ini kita boleh namakan sebagai keadaan MHV buy. MHV buy ini masih lagi valid sekiranya tiada berlakunya sebarang bacaan momentum sell. Okey, momentum sell. And then kita melihat price naik membuat bacaan arah kukuh buy. Di sini ialah arah kukuh buy dan di sini telah berlakunya pemecahan CB1 di sekitar kawasan ini. Okey, di sekitar kawasan ini. So kita boleh menjangkakan akan berlakunya kenaikan kalau kita baca berdasarkan time frame DH1. So kita boleh melakukan satu penarikan Fibonacci. Tetapi di sini sudah berlakunya dominant break di sini ya. So bila mana ada dominant break dan juga CB1 break, kita akan utamakan dominant break terlebih dahulu. So kita tarik dominant break dan kita tengok price sudah pun mencapai kawasan, mencari kawasan di sekitar zon 161. Okey, itu secara kasarnya melalui penarikan Fibonacci ataupun macam FMCBR. Okey, so tuan-tuan, sekiranya kita menunggu bacaan arah kukuh buy DH4, DH1 price ataupun market perlu melakukan bacaan momentum buy. Okey, so momentum buy DH1 disertakan dengan pembacaan arah kukuh buy DH4, dan ini ialah satu apa yang kita tunggu, di mana H1 dan H4 mempunyai setup yang menyokong re-entry buy di daily. Okey, jelas ya tuan-tuan? Jelas. Okey. Okey. Melalui penggunaan AO juga kita boleh melakukan satu pembacaan ataupun kita boleh mengenal pasti pergerakan yield wave. Okey, so kalau kita melihat di daily kita ada conversion. So apa yang berlaku di H4? Okey, tuan-tuan, di H4 ada berlaku satu perkara yang menarik kalau kita lihat di sini ya, di sini. Okey, saya nak tunjuk this one. Okey, di H4 kita melihat ada satu pergerakan conversion. Okey, di H4 telah berlaku pergerakan AO menunjukkan bacaan conversion, dan juga dalam masa sama di sini berlaku pembentukan hidden divergent. Okey, hidden divergent. So di sini kita boleh klasifikasikan di chart ini sendiri, which is di sini di bukit yang pertama ini kita boleh klasifikasikan sebagai wave yang pertama. Okey, ini adalah wave pertama, and then lembah yang pertama di AO ini kita boleh klasifikasikan sebagai wave kedua. Okey, wave kedua, and then di bukit yang kedua, which is lagi tinggi daripada bukit pertama ini, kita boleh klasifikasikan sebagai wave ketiga. Dan di lembah yang kedua ini, which is lagi rendah daripada lembah yang pertama ini, kita boleh klasifikasikan sebagai wave 4. Okey, wave 4. Tapi cikgu, kalau kita lihat di sini wave 4 ni sudah pun melepasi wave 1. Ya. So, dia ada satu pengiraan ya, kalau dari segi impulsive wave, sekiranya wave 4 melepasi wave 1, so pengiraan wave itu salah ataupun terbatal. Tetapi ada satu lagi mekanisme dalam pengiraan elite wave, which is sekiranya wave 4 boleh melepasi wave 1 dalam pergerakan diagonal. So di sini kemungkinan besar ini ialah pergerakan ending diagonal. Pergerakan ending diagonal. Pergerakan ending diagonal. Okey. Tetapi sekiranya wave 4 ini melepasi wave 2, secara automatik ini pergerakan wave ini terbatal. Kita kena start a new counting. Okay? Start a new counting. Okay. So tuan-tuan, di sini kita sudah identify based on penggunaan AO, sudah ada conversion dan sini sudah ada hidden divergent. So kita mengenal pasti ini adalah wave 4. So kita menjangkakan price naik untuk membuat wave 5. So wave 5 ini haruslah lebih tinggi daripada wave yang ketiga, barulah bacaan wave 5 itu valid. Okey, itu ada sedikit mengenai elite wave. Okey, elite wave. Okey, so tuan-tuan,
serba sedikit mengenai setup ataupun potensi setup re-entry buy di daily, which is kita melihat di daily sudah ada signal apa, signal momentum, signal momentum buy, and then price datang, retest, reject MA5, MA10 low. Sekarang ini sudah pun aktif re-entry buy di daily, dan dalam masa sama kita melihat pembacaan IO melakukan bacaan conversion, dan saya menjangkakan tuan-tuan, saya menjangkakan price kemungkinan akan mencari kawasan, kalau berdasarkan penarikan Fibonacci di sini di daily itself, kita melihat sudah berlakunya pemecahan CB1 di sini. Kita boleh melakukan satu penarikan Fibonacci. Okey, kita boleh melakukan satu penarikan Fibonacci, dan jangkaan saya price kemungkinan akan mencari di sekitar kawasan zon 261, tuan-tuan, dan kawasan 221. Kenapa? Kerana kawasan 161 sudah pun price pun sudah berjaya break, dan saya menyatakan price akan mencari sekitar kawasan 261 TP2, dan di sekitar ini ada satu kawasan resisten. So kita lihat balik, di sini ada pemecahan CB1, di sini bukan CB1 ya tuan-tuan, bawah ini bukan CB1 kerana sama paras dengan initial break, dengan satu initial break. So CB1 nya di sini, ini adalah candle yang berjaya memecahkan CB1, penarikan Fibonacci daripada lower low di sini dan kepada body close, candle yang berjaya break pada CB1. Dan kalau kita tuan lihat, zon 161 telah pun berjaya dipecahkan, dan saya mengatakan price akan cuba mencari zon 261. Jangkaan saja tuan-tuan, jangkaan sahaja. Okey. So bila ada setup re-entry buy di daily, so kita akan menunggu setup-setup yang menyokong re-entry buy di daily, dan kita menunggu pembentukan arah kukuh buy di daily yang memecahkan CB1 di sini. Kalau ada arah kukuh yang disertakan dengan pembacaan CB1 adalah lagi cun, kerana arah kukuh buy yang memecahkan CB1, potensi setup untuk berjalan adalah lebih tinggi. So bila mana ada arah kukuh di H4, di H1 seharusnya memberi bacaan momentum buy. Okey, momentum buy. So keywordnya apa? Kita tunggu momentum buy di H1, arah kukuh buy di H1 dengan pemecahan CB1 untuk kita menunggu ataupun untuk memvalidkan ataupun untuk mengaktifkan ataupun untuk menyokong re-entry buy di daily. Okey, so dalam masa yang sama kita tengok di H1 sudah berlakunya pembentukan wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan kita jangkakan price akan membuat new high, untuk membuat new high dan melakukan wave 5. Okey, wave 5. Okey, so di daily kita ada target, kita boleh ambil dulu di sekitar kawasan MA high di sekitar daily, and then kita boleh mencari wave mencari re-entry seterusnya setelah kita melakukan TP, dan jangkaan saya price akan cuba mencari di sekitar zon 261 setelah pemecahan zon 161. Okey tuan-tuan, itu saja sekadar untuk hari ini, untuk potensi setup and buy di daily. Perlu diingatkan bahawasanya ini adalah sekadar trade idea sahaja ataupun analisa mapping tuan-tuan, analisa mapping sahaja. So untuk melakukan entry kita perlu menunggu setup di lower TF yang menyokong pergerakan ataupun setup re-entry buy di daily. Okey. Yang paling penting pengawalan money management itu perkara yang paling mustahak, dan juga risk management. Kita perlu ada kita punya signal, kita perlu tunggu setup, and then kita perlu tunggu entry untuk melakukan entry, dan paling mustahak sekali kita perlu ada exit plan. Kita perlu tetapkan kita nak TP di mana, kita nak SL di mana, ataupun kita nak cut loss di mana. Kita boleh letak SL ataupun kita boleh cut loss sekiranya berlaku setup-setup yang berlawanan ataupun membatalkan setup-setup re-entry buy di daily. Okey tuan-tuan. Okey. So tuan-tuan, bagi sesiapa yang berminat untuk join grup channel Telegram Signalist Trade Idea, saya sertakan ada link di bawah, tuan-tuan boleh klik untuk join, and then kalau tuan-tuan jangan lupa like and subscribe this particular YouTube analisa ataupun trade idea ini memberi sedikit bermanfaat, memberi sedikit informasi, memberi sedikit ilmu kepada tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.